Saudara, lagu intro ataupun pengenalan bagi rancangan seterusnya pada malam ini iaitu rancangan tafsir Al-Quran baru saja berkumandang di coror radio anda sebentar tadi, dan tanpa melengahkan masa lagi kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Zahzan Muhammad untuk rancangan ini. Tafadhal ya Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Firman Allah dalam ayat ke-46 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maksudnya harta benda dan anak pinak itu merupakan perhiasan hidup di dunia, dan amal-amal salih yang kekal faedahnya lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Terjemahan yang dikemukakan oleh Syekh Almarhum Abdullah Basmi dalam pimpinan Ar-Rahman. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, isu pendidikan anak-anak merupakan perkara yang penting. Itu sebabnya bila Sayyidina Umar Khattab didatangi oleh seorang yang mengadu anaknya durhaka kepadanya, maka Sayyidina Umar sudah pun memanggil pemuda yang dimasukkan durhaka kepada ayahnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau menderhakai ayahmu? Maka dijawab oleh pemuda ini, wahai Amirul Mukminin, cuba jelaskan kepada saya, apakah hanya seseorang anak derhaka kepada ayahnya? Apakah tidak berlaku sebaliknya? Lalu Sayyidina Umar bertanya, apakah maksudmu? Maksudku, adakah seorang ayah tidak ada kesalahan langsung dalam membesarkan anak-anaknya? Sayyidina Umar kata, ada juga kesalahannya. Cuba Amirul Mukminin jelaskan kepada saya, apakah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang ayah kepada anak? Maka Amirul Mukminin pun menjelaskan, yang pertama, seorang ayah mestilah memilih isteri yang tepat untuk menjadi tempat semayan benihnya untuk peroleh anak-anak daripadanya. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, hendaklah diberikan nama yang baik kepada anak-anak. Yang ketiga, wasiat Sayyidina Umar dalam athar ini, hendaklah diajar anak ini agar memahami kalamullah, kitabullah dan sunnah nabinya. Maka anak ini pun menjawab, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya ayah saya sudah pun derhaka kepada saya sebelum saya menderhakainya. Yang pertama, ibu saya merupakan seorang zinjiyah, seorang wanita abdi, wanita yang hina, wanita yang tidak ada kedudukan dalam masyarakat, seorang perempuan yang jahat malahan. Yang kedua, wahai Sayyidina Umar, ayah saya ini memberi nama kepada saya, kelawar dia bagi nama kepada saya. Yang ketiga, ayah saya ini tak pernah mengajar saya Quran, tak pernah menerang kepada saya tentang hadis Nabi SAW. Maka kata Sayyidina Umar kepada pemuda ini dan kepada ayahnya, lihat, kamu sendiri telah menderhakai anak kamu sebelum dia menderhakai kamu. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu kisah yang wajar menjadi iktibar kepada kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam kes melibatkan anak-anak ini menyebut beberapa tempat dalam Al-Quran yang telah kita lihat bersama-sama. Contohnya ayat yang ke-28 dari surah Al-Anfal. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah bahawa harta-harta kamu, anak-anak kamu menjadi fitnah bagi kamu, dan Allah itu di sisinya ada ganjaran yang besar. Demikian juga dalam firman-Nya melalui surah At-Taghabun ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu merupakan fitnah, dan Allah itu di sisinya ada ganjaran yang besar.
Fitnah yang telah kita bahaskan, bincangkan sebelum ini, bukan fitnah dari perspektif orang-orang Melayu. Itu silap. Fitnah yang dimaksudkan dalam bahasa Arab, dia ada dua implikasi. Implikasi positif dan implikasi negatif. Kalau seorang berjaya menggunakan atau mendidik anak dengan sebaik-baiknya, jadilah dia satu sarwah. Jadilah dia satu aset baginya. Sebaliknya, kalau dia gagal menggunakan kedua-dua tersebut, maka dia akan membinasakannya di dunia lagi. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita telah lihat maknanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat seperti 46 surah Al-Kahfi ini, tuntutan ke atas orang-orang beriman supaya menggunakan nikmat yang Allah jadikan itu dengan sebaik-baiknya. Nak ceritakan tentang hebatnya nikmat anak-anak ini, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadis ini dianggap sahih olehnya, hasan sahih. Pada satu hari Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah. Nabi sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Tiba-tiba berlarilah dua orang cucu baginda, Al-Hasan dan juga Al-Husain. Mereka ni memakai pakaian merah dalam hadis tersebut, kejar-mengejar dalam masjid Nabi. Nabi tak jadi nak komplitkan khutbah Nabi. Nabi telah pun turun daripada mimbar. Nabi peluk kedua orang cucu ini. Lalu Nabi SAW pun berkata, Subhanallah, Maha suci Allah. Ini yang Allah maksudkan dalam surat Taghabun dan surat Al-Anfal tadi, bahawa anak-anak ini merupakan fitnah kepada kita. Maknanya kita rasa gembira, kita rasa sayang. Kadang-kadang rasa sayang kita kepada anak-anak menyebabkan kita menghalalkan semua perbuatan haram yang dilakukan. Pernah satu hari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat memeluk seorang baby, seorang anak, seorang budak yang baru dilahirkan, menurut riwayat ini. Lalu Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin telah pun mengatakan, Maha suci Allah, benarlah firman Allah, benarlah penjelasan Rasulullah, bahawa anak ini yang kamu lihat aku pegang dengan kasih sayang ini mungkin akan menyebabkan ibu ayahnya masuk syurga. Tetapi jangan kita menolak kemungkinan juga kebarangkalian dia juga menyebabkan ayah ibunya masuk neraka. Na'udzubillah. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi ini perkara yang sedang kita bincangkan, al-mal wal banun. Jadi sebagai seorang Islam, ambillah berat isu pendidikan anak-anak, supaya dengan dapat mendidik anak-anak ini, dapat membimbing mereka kepada menjadi anak yang saleh. Bukan sahaja berjaya mereka di dunia, malahan menjadi satu simpanan deposit kita yang penting untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendoakan kita bila kita berada dalam kubur kelak. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, antara adab yang diajar dalam Islam yang pernah kita bincangkan sebelum ini, penjelasan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan, hendaklah yang pertama kita mentalqinkan mereka dengan kalimah la ilaha illallah. Talqin ni jangan bayangkan talqin orang nak mati saja. Talqin ni maknanya kita menetapkan, kita mengajarkan kepada mereka untuk mengucap kalimah tayyibah ni dengan sebetulnya. Ini telah kita bincangkan sebelum ini. Kemudian nombor 2, lakukanlah sesi pendidikan itu dengan memperbanyakkan lisanul hal. Lisanul hal ini maknanya kita leadership by example, tunjukkan satu contoh yang paling baik. Jadikan kita ni uswah sebelum penyampaian nasihat daripada lidah kita. Jadikan action kita ni sudah menterjemahkan satu budi pekerti yang mulia kepada anak-anak. Contoh, satu gambaran yang mudah untuk kita gambarkan. Kita berada di masjid, bawa anak kita pergi masjid. Balik daripada keluar dari masjid ini, lihat slipper kita dah hilang. Kita pun ambil slipper orang lain, pakai slipper orang lain, dan anak kita pun tengok, ayah tadi slipper ayah hilang. Yalah, slipper kita lah, kita ambil slipper orang lain. Anak ni dia fitrahnya bersih, jadi dia mematikan ayah. Oh, ini cara menyelesaikan masalah kalau slipper hilang. Dan begitu juga kalau perkara yang berlaku lebih besar daripada yang digambarkan di sini. Kalau curi slipper ni hukum dia haram. Bagaimana kalau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang akhirnya anak-anak itu belajar lebih cepat daripada apa yang kita sampaikan, kita ujarkan kepada dia. Itu perkara kedua. Yang paling utama dia melihat apa yang kita buat. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, nombor 3, didiklah anak-anak untuk cinta Allah dan cinta Rasulnya. Hendaklah mengkaji sirah Nabi SAW. Ini secara ringkas telah kita bahaskan perkara ini. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, seterusnya kalau kita lihat apa yang telah kita bincangkan, satu daripada pandangan para ulama tentang perkataan al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat ini dari sudut bahasa Arab, baqiya yabqa.
Maknanya benda yang baqin, benda yang berkekalan, benda yang terus menerus dapat dimanfaatkan. Menurut pandangan dikemukakan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya daripada Ibn Abbas, al-baqiyatus salihat maknanya tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Ini telah kita bincangkan kepentingan untuk kita mengucapkan kalimat tahlil ni satu hari 100 kali. Dalam hadis yang sahih, diampunkan dosa-dosa kita, telah kita pelajari bersama-sama. Dan tasbih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, disebut dalam hadis sahih yang lain, Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani al-lisani thaqilatani fil mizani hajuatani inda rahmani. Dua kalimah ringan atas bibir, berat atas timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apakah dia? Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ini juga telah kita bincangkan. Pandangan yang kedua merujuk kepada al-baqiyatus salihat itu sendiri, merupakan pandangan dari Ata, Mujahid, mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan al-baqiyatus salihat ini iaitu as-salawatul khamsu, semayang 5 waktu. Ia merupakan satu benda yang berkekalan, merupakan satu benda yang penting. Yang ketiga, pandangan menuju kepada al-baqiyatus salihat dalam kitab tafsir Al-Fakhr Razi, tafsir Al-Kabir. Beliau menjelaskan bahawa dimaksudkan dengan al-baqiyatus salihat menurut pandangan salaf iaitu at-tayyibu minal qaul. At-tayyibu minal qaul, perkataan-perkataan yang baik-baik yang kita ucapkan, perkataan yang baik-baik yang kita lontarkan, yang kita sebutkan kepada orang keliling kita. Contohnya berjumpa dengan mereka, Assalamualaikum warahmatullahi, berlaku satu nikmat, Alhamdulillah, melihat satu benda yang mengagumkan, Subhanallah, nak melihara diri kita, Masya Allah, tak upaya melakukan satu perkara melainkan yang izin Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan lebih utama daripada itu, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, menjelaskan bahawa kalimat tayyib yang kita ucapkan ni bukan khusus kepada zikrullah semata-mata, malahan sebarang niat yang baik yang kita sematkan dalam hati juga termasuk dalam ujaran ataupun amal bakti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai al-baqiyatus salihat. Kemudian ada pandangan yang keempat. Pandangan keempat juga disebut oleh Al-Imam Al-Fakhr Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir. Kata beliau, setiap amalan ataupun perbuatan yang merupakan perkara ketaatan kepada Allah merupakan al-baqiyatus salihat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak membuka paradigma kita orang-orang Islam supaya mengerti. Yang dimaksudkan di sini, janganlah kita lihat nikmat dunia ni hanya khusus dengan harta, dengan anak-anak. Sebenarnya ada banyak perkara lain yang perlu kita luaskan, besarkan fikiran kita. Kagum dengan pandangan yang dikemukakan oleh seorang penyair Islam yang terkemuka, Muhammad Iqbal di Pakistan beberapa puluh tahun sebelum ini. Orang yang bijak, orang yang pandai, sering memikirkan tentang dirinya dan anak isterinya dan keluarganya, apakah akan berlaku kepada mereka. Orang yang lebih bijaklah orang yang memikirkan tentang kebaikan umat sejagat, orang Islam akan datang, bagaimana kedudukan mereka, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kita. Mestinya skop penilaiannya kepada dunia ni begitu luas. Banyak kebaikan yang boleh dibuat, tidak khusus kepada nak jaga kepentingan keluarga dan harta semata-mata. Dia melihat dunia dari perspektif yang sungguh luas. Lihat bagaimana Nabi SAW pada hari wafat baginda menyatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Cintanya baginda, luasnya pandangan baginda. Nak kesejahteraan itu umum, sampai kepada semua manusia. Masya Allah, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Artinya ayat yang ke-46 ini merupakan satu peringatan yang penting buat kita semua, supaya kita faham sebenarnya peranan kita sebagai seorang Muslim adalah luas dan besar, tidak terbatas kepada mengumpulkan harta, menjaga anak pinak, keluarga semata-mata. Ada banyak lagi perkara-perkara baik yang mesti kita anjurkan, supaya dengan kebaikan yang kita lakukan itu termasuk dalam satu deposit, dalam satu simpanan yang tetap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan kita claim di sisi di akhirat kelak. Sebenarnya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata Imam Al-Fakhr Razi dalam pandangan yang keempat, membincangkan tentang al-baqiyatus salihat, ini maksudkan sebagai al-amalus salihah, semua perkara kebaikan yang kamu buat dan kamu anjurkan. Itu sebabnya hukama mengatakan, katakanlah satu kebaikan itu dan anjurkanlah dia, walaupun kamu belum mampu membuatnya.
Fahami betul-betul. Katakan satu kebaikan dan anjurkan kebaikan itu walaupun kamu belum mampu melakukannya. Dan cegahlah sesuatu mungkar daripada berlaku walaupun kamu sendiri pun belum mampu menjadikan diri kamu selamat daripada perkara-perkara kemungkaran. Ini kata-kata hukama, kata Al-Imam Al-Faqurazi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Kabir. Dan ini juga termasuk dalam perkara-perkara ketaatan, perkara-perkara al-baqiyatus salihat. Al-Imam Ibn Ashur menghuraikan dengan lebih lanjut. Allah, indahnya penjelasan beliau. Maklumlah beliau merupakan seorang mufassir yang hebat. Kefahamannya kepada Al-Quran adalah disebabkan kefahaman yang begitu mengakar terhadap bahasa Arab itu sendiri. Beliau menjelaskan bahawa Allah SWT menggunakan di sini khairun inda rabbika. Khairun ni ismu tafdil. Bayangkan bahawa dia dari sudut komparatif. Manusia sering menilai benda yang nampak, tetapi dia terlupa benda-benda yang tidak nampak. Benda yang tidak nampak ni yang ingin ditekankan oleh Allah SWT dalam ayat ke-46. Inda rabbika, di sisi Tuhan kamu. Hanya orang yang beriman saja yang mengerti penilaian Tuhan banding dengan penilaian manusia. Kemudian Allah sebut wa khairun amala, dan lebih baik memberi harapan kepada kamu. Biasanya amal ni maksudnya cita-cita, impian. Kalau dia merupakan satu benda yang tidak ada asas, dia merupakan angan-angan. Manusia banyak berfikir benda-benda yang bersifat abstrak, yang dia tak nampak. Bila dia akan capai, dia tak tahu bila dia akan capai. Dia hanya nampak benda itu di awang-awangan. Melihat orang mewah, dia pun nak jadi mewah, tapi dia tak berusaha. Melihat orang memiliki satu nikmat yang tertentu, dia pun nak memiliki, tapi dia tak tahu bagaimana cara memperolehinya. Tetapi Allah SWT menggambarkan kepada kita satu benda yang kalau kita lihat, dia merupakan impian, tapi impian yang benar-benar akan berlaku. Dengan sebab itu Allah SWT menggunakan ismu tafdhil wa khairun amala. Dia merupakan satu benda asas yang kamu nampak sebagai impian, macam angan-angan kamu, tetapi sebenarnya dia akan menjadi satu benda yang akan direalisasikan bila kamu jumpa dengan Allah SWT. Segala yang dijanjikan itu terbukti benar. InsyaAllah muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita akan ninjau dengan lanjut perkara ini dalam kuliah akan datang dengan izinnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.